Ekonomi dalam Quran banyaklah, tapi saya nak ambil satu saja. Allah Ta'ala kata apa? Khudh min amwalihim sadaqah. Muhammad, kau ambil daripada harta mereka itu sadaqah, zakat, sebagai satu kewajipan. Wajib pemerintah ambil zakat daripada rakyat. Wajib pemerintah untuk arahkan rakyat bayar zakat. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi, Allah Ta'ala kata di dalam harta orang-orang kaya itu terdapat hak bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Mengikut sebahagian tafsiran lah, ada pelbagai tafsiran maksud as-sa'il dan mahrum itu. Tapi di antara tafsiran yang ada, orang miskin ini ada yang meminta dan orang miskin ini ada yang tidak meminta. Allah Azza wa Jalla menjadikan hak orang miskin dalam poket orang kaya. Kita berhak bertanya, kenapa Allah Ta'ala jadikan rezeki orang miskin di dalam poket saya? Apa perlu ada dalam poket saya? Katalah kita ada gajian setiap bulan. Kita kira gajian, oh ada zakat yang perlu dibayar. Zakatnya 2.5%, 2.5% daripada keseluruhan. So daripada banyak gaji-gaji yang ada, kita perlu bayar sedikit lah. Kalau di Indonesia ni, saya suka datang Indonesia kerana saya jadi jutawan. Bila saya tukar duit, juta-juta saya dapat. Jadi, katalah kita kena bayar zakat berapa Pak? 250,000. Kita ambil 250,000. Dalam poket kita ada 250,000 rupiah harta orang miskin yang perlu kita serahkan. Ada kalanya kita rasa 250,000, oh besar sekali jumlahnya. Sebab saya dulu kerja pejabat zakat, saya tahu. Bila kita kira-kira, Pak Cik, tahun ni Pak Cik tak wajib bayar zakat. Dia pun kata, Alhamdulillah. Sepatutnya dia kena sedih lah sebab tahun tu rukun Islam dia berkurang kan. Tapi kebiasaan manusia ada sifat syuh. Bukhul tu masih ada kan, bakhil tu masih ada. Bila kata, Pak Cik tak wajib bayar zakat tahun ni, haul terputus. Alhamdulillah. Dia pun balik. Kan? Kami ambil zakat, dulu masa tu saya ambil zakat. Kami ambil zakat tak boleh ambil lebih. Dia bagi katalah dia kena bayar zakat RM90. Dia bagi RM100. Satu keping RM100. Datang pagi-pagi, kita tak ada duit tukaran. Duit pecah tak ada, duit kecil tak ada. Kita pun kata, Pakcik tunggu kejap RM10. Dia tunggu. Dia tak ada kata, tak apalah RM10 tu saya halalkan. Dia tunggu. 50 sen pun dia tunggu. Untuk dia ambil semula baki tu, jangan ambil lebih. Kami tak boleh ambil lebih. Sebab Allah Ta'ala, sebab Nabi kata apa? Iyyaka wa iyyakum wa karaima amwalin nas. Hati-hati kamu dengan harta manusia yang baik ni, kamu jangan ambil lebih. Baik, Allah Ta'ala jadikan ada hak orang lain dalam poket kita. Untuk apa? Kerana ekonomi Islam bukan hanya sekadar untuk buat untung. Ekonomi Islam bukan hanya sekadar untuk mengurus kewangan. Ekonomi Islam ialah ekonomi yang didatari dengan sifat kemanusiaan. Itu ekonomi Islam. Itu ekonomi Islam. Zakat sebagai salah satu daripada mawarid daulah, sumber keuangan negara. Kami di KUIPS memang bergerak dengan duit zakat. Biaya siswa 90% kepada pelajar. Biaya daripada biaya zakat. Allah Azza wa Jalla menjadikan sebahagian daripada harta yang ada dalam poket orang kaya itu hak orang miskin, supaya ada interaksi di antara orang kaya dan orang miskin. Supaya ada interaksi. Orang kaya bila nak bayar zakat cari orang miskin. Mana orang miskin? Saya pernah bawa satu orang kaya di Kuala Lumpur. Dia kata, Pak Ustaz, saya nak bayar zakat. Saya kata boleh. Tapi saya nak bayar sendiri. Boleh tak tolong uruskan? Cari orang miskin di kampung. Saya kata boleh. Di Perak ada ramai orang miskin. Di kampung saya ramai orang miskin. Dia orang Kuala Lumpur. Tak pernah tengok orang miskin mungkin barangkali. Dia kata anak dia tak pernah tengok orang miskin. Anak dia tak pernah tengok. Budak-budak Kuala Lumpur duduk di dalam banglo, duduk dalam rumah besar-besar, mahligai. Tak pernah tengok orang miskin. Kami bawa pergi rumah orang miskin. Anak-anak dia menangis. Tengok orang miskin. Dan ayahnya beritahu kepada anaknya, inilah yang kita kena bantu. Inilah yang kita kena tolong. Maka
orang-orang kaya akan kesihan kepada orang miskin. Dan orang kaya bila melihat kerja orang miskin, oh, makcik lah buat benda ni. Ya, makcik buat benda ni. Baru orang kaya akan rasa menghargai dan mengasihi orang miskin. Sebab apa? Sebab orang kaya, dia tak boleh buat banyak benda. Orang kaya buat apa? Orang kaya meeting. Itulah orang kaya. Meeting daripada pagi sampai malam meeting. Betul? Ha? Itu orang kaya. Orang kaya tak tahu tangkap ikan. Orang kaya tak tahu tanam padi. Orang kaya tak tahu tanam cili, tak tahu. Siapa yang tanam? Orang miskin. Siapa tanam kopi? Orang miskin. Siapa yang buat ikan kering, ikan masin? Orang miskin. Sehingga kan apabila orang kaya duduk di tempat untuk makan, ikannya dicari oleh orang miskin, nasinya ditanam oleh orang miskin. Sambal apa? Tadi yang hijau tadi? Ibu Novic. Sambal Minang, sambal belado. Sambal belado pun, cili tu pun ditanam oleh orang miskin. Minyak yang dia buang tu pun, yang dia tak mau makan minyak tu, dia kata minyak ni menggemukkan kan. Minyak tu pun, ladang kelapa sawit itu dikait dan diambil oleh orang miskin. Jadi di mana sombongnya orang kaya itu? Dan orang kaya perlu muhasabah diri. Aku kaya, sebenarnya kehidupan aku diuruskan oleh orang miskin. Maka sebab itulah Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum? Adakah kamu merasakan kamu dibantu dan diberi rezeki melainkan dengan orang-orang yang lemah dan miskin di kalangan kamu? Menjadikan kita rasa, betul lah, kita tak boleh sombong. Itulah ekonomi Islam. Ekonomi yang ada interaction di antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya melihat orang miskin, kesihan. Dan orang miskin melihat orang kaya, dia rasa sayang. Sebab dia kaya, dia bantu kita. Ya Allah, murahkanlah rezekinya supaya lagi banyak dia beri pada kami. Tapi kalau orang kaya tak peduli dengan orang miskin tengok daripada jauh, tak guna punya orang kaya. Belum cukup bulan, rumah orang kaya pun dipecah, dicurinya. Itu bukan ekonomi Islam. Maka sebab itu, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, kita kena banyak menggali makna-makna yang besar dalam Al-Quran ini. Itu semua sedikitlah yang boleh saya kongsikan. Saya pun tak mau ambil masa yang panjang sebab masa kita terhad. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan tersilap kata. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis.